이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Muhammad Zikri Hakimi bin Muhammad Razif. Saya berumur 19 tahun. Saya dari unit Bahasa Melayu 1, angka giliran yang diperoleh 2023 0923 10015. Saya merupakan pelajar ambilan Jun PISMP 2023-2028 di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Karangan yang bakal saya analisis pada hari ini merupakan sebuah hasil penulisan murid tahun 6 di Sekolah Kebahasaan SK Tanjung Putus yang terletak di Raub, Pahang. Tajuk karangan tersebut berbunyi Pesta Makan Buah-buahan Tempatan. Raub, 5 Julai Kerajaan Negeri Pahang akan mengadakan Pesta Makan Buah-buahan Tempatan segera besar-besaran. Pesta tersebut akan dilakukan di tapak Pesta Pasar Tani Raub. Tapak pesta ini ayak strategi kerana bersebelahan dengan pesta ini akan dilangsungkan pada pertengahan September bersempena dengan musim buah-buahan di negeri Pahang, khas di Raub. Pesta buah-buahan ini akan diadakan lagi pada tahun ini kerana pesta tahun lepas telah berjaya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Semasa pesta ini berlangsung, akan diadakan pameran hasil buah-buahan dari para petani. Para pengunjung juga berpeluang menyertai pertandingan makan buah durian. Selain itu, para pengunjung luput membeli buah-buahan dan durian rambutan dokong dengan harga yang murah. Pemilik dusun buah-buahan peluang untuk promosi produk hasil tanaman mereka ketika pesta buah-buahan berlangsung. Pesta ini lebih meriah kerana disertakan 8 daerah yang terdapat di negeri Pahang. Para petani dapat mempromosi buah-buahan yang terbaik dan istimewa dari kebun masing-masing. Penganjur amat berharap pesta ini tarikan menjadi kepada pelancong untuk menikmati keenakan rasa buah-buahan. Pesta ini merupakan pesta yang terbesar pernah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pahang pada tahun ini. Berikut merupakan hasil analisis yang telah dilakukan. Terdapat beberapa kesalahan ejaan yang terkandung di dalam karangan tersebut. Antaranya termasuklah mengadakan ayak dilangsungkan September bersempena. Oleh itu, saya akan memperbetulkan perkataan yang mengandungi kesalahan ejaan tersebut. Yang pertama, mengadakan perlu ditambah huruf N pada akhir perkataan tersebut supaya perkataan tersebut berbunyi seperti ini: mengadakan. Dan yang seterusnya, pada perkataan ayak, huruf Y perlulah ditukar kepada huruf G agar perkataan tersebut betul dari segi ejaan. Maka jawapannya ialah agak. Pada perkataan yang ketiga, iaitu perkataan dilangsungkan, hendaklah ditambah huruf G selepas huruf N. Oleh itu, perkataan tersebut akan berbunyi seperti ini:
dilangsungkan. Pada perkataan yang keempat, huruf ER pada akhir perkataan tersebut hendaklah digugurkan supaya perkataan tersebut betul dari segi ejaan. Oleh itu, perkataan tersebut akan bunyi seperti ini: September. Perkataan persempena. Perkataan tersebut salah dari segi ejaan dan hendak dibetulkan melalui huruf B. Huruf B hendaklah ditukar kepada huruf B agar perkataan tersebut berbunyi seperti ini: bersempena. Perkataan yang berikutnya termasuklah dianjurkan. Perkataan tersebut telah tertinggal huruf N. Perkataan tersebut salah dari segi ejaan kerana penulis tertinggal huruf N yang sepatutnya berada pada akhir perkataan tersebut. Jadi, jawapan yang betul adalah dianjurkan. Dan perkataan yang ketujuh pula tertinggal huruf E yang sepatutnya berada di belakang huruf Y. Hal ini telah menjadikan perkataan tersebut salah dari segi ejaan. Jadi, jawapan yang sebetulnya ialah khasnya. Dan perkataan yang berikutnya adalah luput. Perkataan tersebut salah dari segi ejaan melalui huruf vokal U yang sepatutnya kedua-duanya ditukar kepada huruf vokal A. Oleh itu, perkataan tersebut akan berbunyi seperti ini: dapat. Seterusnya, perkataan meriah. Perkataan tersebut tertinggal huruf H yang sepatutnya akan berbunyi seperti ini: meriah. Dan yang terakhir, perkataan terbaik. Perkataan terbaik ini telah tertinggal huruf K yang menyebabkan perkataan tersebut salah dari segi ejaan. Jadi, huruf K hendaklah ditambah selepas huruf I. Jawapannya adalah terbaik. Baiklah, setelah usai menganalisis kesalahan tata bahasa dari segi ejaan, kini saya akan menerangkan kesalahan tata bahasa yang saya dapati di dalam karangan tersebut dari segi perkataan atau kata pula. Perkataan yang pertama ialah promosi. Perkataan tersebut perlu mengalami proses pembentukan kata, iaitu proses pengimbuhan, yang menjadikan perkataan tersebut berbunyi seperti ini: mempromosikan, di mana perkataan tersebut telah menerima imbuhan awalan mem dan imbuhan akhiran kan, yang menjadikan ayat yang mengandungi perkataan tersebut lebih gramatis. Tak jauh beza juga jika ingin dibandingkan dengan perkataan yang pertama, iaitu perkataan peluang. Perkataan peluang juga perlu menerima proses pengimbuhan. Hal ini akan menjadikan perkataan peluang berubah menjadi berpeluang setelah mengalami proses pengimbuhan awalan ber. Jadi, ayat yang mengandungi perkataan tersebut akan jadi lebih gramatis. Bagi perkataan yang seterusnya pula adalah disertakan. Imbuhan akhiran kan yang berada pada perkataan tersebut hendaklah ditukar kepada imbuhan akhiran i. Ini akan menyebabkan perkataan disertakan akan berubah kepada perkataan disertai. Oleh itu, ayat yang mengandungi perkataan disertai, contohnya kerana disertai 8 daerah, akan menjadi lebih gramatis berbanding kerana disertakan 8 daerah. Dan yang terakhir ialah perkataan mempromosi. Perkataan tersebut hendaklah mengandungi proses pengimbuhan kata, iaitu dengan menambah imbuhan akhiran kan pada akhir perkataan tersebut, maka perkataan tersebut akan
akan berbunyi mempromosikan. Oleh itu, ayat yang mengandungi perkataan mempromosikan lebih gramatis. Telah sampai ke penghujung proses penganalisis kesalahan tata bahasa, iaitu dari segi ayat. Ayat pertama yang mengalami kesalahan tata bahasa ialah kerana bersebelahan dengan, tiada pelengkap selepas perkataan dengan. Hal ini telah menjadikan ayat tersebut kurang atau tidak gramatis. Jadi, jawapan yang sebetulnya adalah kerana bersebelahan dengan pelengkap. Hendaklah ditambahkan dengan pelengkap agar ayat tersebut gramatis. Ayat yang kedua pula berbunyi, berharap di pesta ini tarikan menjadi. Ayat tersebut tidak gramatis dan susunannya tidak mengikut struktur ayat yang betul. Jadi jawapan yang betul adalah berharap bahawa pesta ini akan menjadi tarikan. Pada ayat yang ketiga pula adalah penggunaan perkataan segera besar-besaran. Ayat tersebut tidak gramatis kerana segera berfungsi sebagai kata adjektif dan bersinonim dengan lekas, pantas dan sebagainya. Jadi jawapan yang betul adalah secara besar-besaran. Ayat yang keempat tidak gramatis kerana kata kerja yang digunakan tidak mengalami proses pembentukan kata, iaitu proses pengimbuhan. Ayat tersebut berbunyi berpeluang sertai pertandingan, manakala jawapan yang betul dan gramatis adalah berpeluang untuk menyertai pertandingan. Ayat yang kelima pula berbunyi membeli buah-buahan dan durian. Ayat tersebut tidak gramatis kerana durian sudah merujuk kepada buah-buahan. Jadi jawapan yang sebenarnya adalah membeli buah-buahan seperti durian. Perkataan seperti berfungsi sebagai perkataan yang berada di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa maksud perbandingan atau persamaan. Ayat yang terakhir adalah durian, rambutan, tokong. Ayat tersebut tak gramatis kerana tiada buah-buahan yang bernama rambutan tokong. Jadi, bagi mengatasi masalah ini, kita hendaklah menambahkan kata hubung sebelum perkataan tokong. Jadi, bunyinya seperti ini: durian, rambutan dan tokong. Baiklah, sekadar itu sahaja perkongsian saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesilapan berbanding kebaikan. Di sini saya ingin berpesan juga, kita hendaklah sentiasa betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Apabila perkara itu dijadikan budaya, insya-Allah sentiasa berjaya.